Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين حييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin dan juga hadirin ahli majlis ilmi yang dikasihi sekalian, alhamdulillah. Pertama kali kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan juga hidayahnya, pertunjukan daripada Allah dan juga kemudahan taufik kepada kita dapat kita bersama pada malam ini dengan majlis ilmi di Masjid Pakistan di Petaning ni, untuk kita sama-sama mempelajari akan hadis Nabi SAW, supaya kita boleh kenal akan sunnah yang baik dan juga contoh tauladan yang baik daripada Nabi, apa yang Nabi SAW biasa ajar kepada kita, apa yang Nabi SAW biasa buat jadi contoh sunnah yang tinggalnya kepada kita, supaya kita tahu dan juga kita cari peluang untuk kita beramal dengan apa hadis dan juga sunnah yang kita belajar, yang mana kita sedang belajarnya lagi daripada kitab Umdatul Ahkam min kalami Sayyidil Anam. Kitab Umdatul Ahkam, sebuah kitab hadis yang hipung hadis-hadis yang sahih sahajalah, hadis yang sahih, hadis yang kuat, hadis yang gagah, hadis yang telah dijamin oleh ulama bahawa hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia dan juga yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia, itu adalah hadis yang sahih dan juga wajibnya kita kena beramal dengan hadis itu. Wajibnya kena beramal dengan hadis itu. Kita telah sampainya akhir sekali kepada bab yang sangkut paut dengan salatu al-istisqa, semaya minta hujan. Itu adalah pelajaran yang akhir sekali perjumpaan kita sebelum daripada saya pergi umrah lagi lah. Dan juga hari ini kita nak sambungnya bab yang baru, bab yang ke-37. Bab yang ke-37, babu salatul khauf. Masih kitanya berada dan juga duk bincang mengenai dengan jenis-jenis semaya. Prophet kalamat tantang. Kita telah belajarnya sebelum pada ni, mulai daripada solat fardu lah, al-maktubah 5 waktu. Selepas daripada itu kita bincangnya salatul witri, semaya witir, solat duha, sunat rawatib, semaya istisqa, semaya apa lagi yang jadinya semaya itu sunnah daripada Nabi, yang juga sabit daripada hadis Nabi. Sampainya pada hari ini hadis nombor 149, tajuk yang ke-37, mengenai dengan salatul khauf, semaya takut. Khauf ni makna apa? Makna kata takut. Semaya dalam keadaan yang kita duk takut bimbangnya daripada seteru Islam. Ataupun satu nama lagi, semaya dalam perang lah, mudah-mudahan katanya semaya dalam keadaan yang tentera Islam sedang duk perang dengan seteru, kamlang kam songkram kap seteru, sedang duk buat perang bersama dengan seteru Islam. Seteru Islam, al-khawfu, takut. Gulawai dianya iaitu al-amnu, aman ni mana katanya plot hai, aman. Keadaan balah mana? Keadaan aman, alhamdulillah. Kalau lah tak aman, mai sengup, mana katanya duduk dalam keadaan takut. Duduk keadaan bahaya ataupun takut. Itu makna katanya al-khauf.
Maka murad ataupun maksud bi salatil khauf iaitu kita nak belajar akan kaifiat, cara yang kita nak menunaikan satu semaya dalam keadaan yang kita sedang duk takut bahaya timpanya daripada setru, minal adui, daripada setru. Dia bukan semaya yang baru dah. Bukan salatul khauf ni bukan jenis semaya yang baru dah. Seperti semaya minta ujian tu jenis semaya dengan rupa baru. Hak ni semaya fardu lagi lah, tapi adalah cara kaifiyat yang dibuat contoh oleh Nabi dan juga sahabat apabila duduk dalam medan perang. Semaya fardu lah. Tapi วิธีการ nak semaya ในขณะที่กำลังทำสงครามนี่ทำอย่างไร maka cara dia yang kita akan belajarnya yang tu kitab musannif wari dalam kitab Umdatul Ahkam kita ininya sebanyak 3 hadis yang kita nak belajar. Dan juga 3 hadis ni 3 rupa cara. 3 rupa cara. Manakala kita tengok sebenarnya kita tengok pada kitab hadis yang luas lagi lah. Ni 3 cara ni yang sabit hadisnya daripada hadis yang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Manakala kita tengok hadis yang dalam kitab lain lagi, kitab Sunan, yang lain kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah, selain daripada Bukhari itu tu, maka jumpanya ada lagi 4 cara semaya. Campurnya semua 7. Campurnya semuanya 7 cara yang boleh kita nak semaya dalam keadaan sedang berperang dengan setru. Semaya waktu, semaya fardu ni lah. Maka 3 cara ni tak syak mai songsai kata dia apabila daripada hadis yang sahih, hak tu yang paling baik sekali. Minam nak kisut rubat pen rubat ti minam nak kisut. Kerana hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Al-Imam Muslim. Bilanya mula Nabi semaya salatul khauf kali yang pertama? Sejarah dia ni. Perwatasan remtun Nabi mula nak mengadakan semaya salatul khauf ni, ulama pakat royak belakang katanya tahun yang ke-6 hijrah. Kerana peperangan ni berlakunya dalam Islam, di Mekah tak berlaku kerana di Mekah ni Nabi dan juga umat Islam tidak ada amnan. Duduk dalam keadaan kena tekan daripada orang musyrikin Mekah. Tapi apabila hijrahnya pergi kepada Madinah, situlah mula ada kekuatan amnat perang dan juga mulanya ada peperangan songkram kerang-kerang di dalam Islamnya, iaitu peperangan besar sekali yang kita dengar, peperangan Badar pada tahun yang kedua. Hijrah ke sampai Madinah tahun yang pertama tak ada perang lagi. Duk susung buat negara baru dah buat negeri Islam di Madinah. Buat masjid, bina negeri, dan juga hubung kasih sayang di antara muhajir dengan ansar. Buat projek-projek hak penting dulu. Bila berlaku perang yang pertama, tahun yang kedua. Tahun yang kedua tu baru berlaku perang yang pertama, perang Badar. Tahun yang ketiga perang apa dia? Perang Uhud. Perang Uhud. Tahun yang keempatnya perang dengan orang Yahudi. Hamak Yahudi tu baik daripada Madinah kerana sebab mengenak perjanjian Madinah bersama dengan Nabi. Tahun yang kelima peperangan Al-Ahzab. Perang Ahzab ni perang parit tu, kali parit di Madinah. Ahzab nama dianya dengan sebab setiap setru Islam, setiap agama pakat dicampur jadi satu untuk nak lawannya dengan Islam saja. Yahudi kena amat dicampur tangan dengan orang musyrikin Mekah. Yahudi dan juga musyrikin Mekah ni pakat campur tangan 10,000 orang marinya nak serang Nabi di Madinah. Maka Salman Al-Farisi senda idea kepada Nabi, kita kali parit lah, kali parit kut lumpak supaya setru tak boleh masuk dalam kawasan Madinah. Sekali benar lah tak berlaku peperangan itu tahun yang kelima. Maka tahun yang keenam tu dia orang katanya adalah peperangan apa dia adalah kali yang pertama yang Nabi semaya khauf di dalam perang. Di dalam perang. Maka duk khilaf katanya adakah sebelum peperangan Badar, peperangan Khaybar ni tahun yang ke-7. Tahun yang ke-6 akhir-akhir yang ke-7. Adakah lepas perang Khaybar ke ataupun lepas perang Khaybar.
Kalulah belum perang Khaybar, tahun yang kena. Kalulah lepas perang Khaybar adalah kali yang pertama yang Nabi semaya dalam perang Salatul Khauf, maka tahun yang ketujuh. Nah, ini dua pendapat di sisi ulama dan juga penriwayat hadis. Itu dua pendapat lah. Dua pendapat. Maka hikmahnya, kebaikan yang Allah Ta'ala ada jenis semaya khauf ni tujuan apa? Tujuannya dengan tujuannya takhfif. Allah Ta'ala naknya nak ringan bagi orang beriman. Semaya tu kena semaya mata dah. Semaya fardu tu walau bagaimanapun, sama ada masa duk tepat tak musafir gimana, tak berlaku perang apa pun kena semaya. Dan juga apabila musafir tak berlaku perang pun kena semaya. Apatah lagi dengan masa berlaku perang pun, Islam pun masihnya nak beri semaya lagi, tapi dengan secara yang ringan sikit. Takhfif ni makna apa? Makna kata Tuhan nak ringan bagi orang beriman semaya fardu semasa berlakunya perang, masa duduk dalam keadaan perang. Itu takhfif daripada Allah yang ada terhadap hamba dia yang beriman. Yang keduanya adalah rahmat Allah bagi hamba dia. Kemudahan-kemudahan, setiap kemudahan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, dia tunjuk kata Allah Ta'ala rahmat kepada kita. Kalulah Allah Ta'ala tak rahmat kepada kita, nascaya bala mana dalam keadaan biasa kita kena semaya, dalam keadaan ada perang pun malah tu lah kadang-kadang berlakunya susah bagi kita. Maka susah-susah ini bukan tunjuk kadang-kadangnya rahmat Tuhan ada terhadap kita. Maka Tuhan ringan. Dan juga hikmah yang ketiganya, untuk kita dapat kebaikan ataupun period, dua perkara daripada semaya. Dua perkara daripada semaya. Duk semaya tapi boleh dua perkara. Satunya boleh jaga waktu dia. Jaga semaya masih berada di dalam waktu. Semaya dalam waktu. Boleh jaga waktu. Yang keduanya boleh ambil jaga maya, tapi boleh ambil jaga juga daripada satru. Duk dalam keadaan semaya tapi boleh jaga daripada satru tu, balas mana cara dia? Samad pongkanlah rawang cak satru. Duk semaya tapi boleh jaga. Dan seorang yang dia dia kan ni Allah Ta'ala berinya kepada umat Islam ataupun orang yang beragama dengan agama Islam. Ini adalah semaya yang kita tahu dah katanya besarnya semaya kepentingan dia, dan juga suruh jaganya semaya ini betul dengan waktu dia. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya ni Allah Taala telah tentu dah masa waktu dia, semaya suruh jaga. Semaya luar waktu ni berdosa. Galik kena ke lewat berdosa. Fawailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahun. Galik lalai sampai habis waktu berdosa. Dan juga Islam pentingnya suruh semaya dengan secara jemaah muslimin daripada kalangan orang lelaki. Fa innahu idza lam yu'dzar muslimin, kalulah semaya semasa khauf ini masih lagi suruh semaya jemaah, Islam masih pentingnya lagi. Duk berlaku perang tapi jemaah pun tak usah tinggal lagi. Ni masa perang, apatah lagi masa biasa. Ini cara yang kita nak belajar. Maka salatul khauf ini sabit ataupun ada dalil dianya asal sama ada daripada Quran. Allah Ta'ala sebutnya di dalam Al-Quran Suratul Nisa ayat 102. Ayat 102 Allah Ta'ala sebut ayat Quran yang sangkut paut dengan cara semaya dalam keadaan duk perang. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak waliya'khudhu aslihatakum. Seorang semaya bersama dengan seorang lagi pegang alat senjata untuk jaga selamatan. Cara dia marinya hurai dengan secara laiknya melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah muqaddimah sebagai untuk kita tahunya mengenai dengan salatul khauf. Maka kita mula baca sebagai hadis yang pertama dalam bab ini daripada 3 hadis yang tuan kitab ori. Hadis yang nombor 149. Hadis nombor 149. Ini adalah cara semaya yang pertama. Cara semaya yang pertama, cara semaya salatul khauf rupa yang pertama.
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى بالذي معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة رواه البخاري ومسلم. Ini adalah rupa yang pertama cara kita nak semaya. Cara kita nak semayanya, semaya apa dia? Semaya salatul khauf. Jadi dalam hadis ni ataupun dalam lafaz ni, riwayat yang pertamanya Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anha, cerita katanya salla bina Rasulullah, satu kali Nabi SAW semaya bersama dengan kami ni salatul khaufi. Ini sahabat panggil diri, nama ni tak mari daripada lain, melainkan sahabat panggil diri salatul khauf. Nabi semaya bersama dengan kami, iaitu sahabat-sahabat ni semaya khauf. Bila fi ba'd ayyamihi, dalam hari beberapa hari yang kami ni kena menghadapi dengan satru, kamlang pacena kap satru, duk dalam pawak songkram. Cara semaya mana-mana, faqamat ta'ifatun ma'ahu. Nabi ni bagi tubik dua kumpulan. Contohnya Nabi SAW bersama dengan sahabat ni orang. Contohlah ni orang. Nabi tu email tujuh. Ni orang sahabat ni bagi tubik dua puak, tiga. Tiga. Hak ni rupa ni adalah rupa yang apabila kiblat duk depan, satru duk belakang ataupun duk tepi. Satru ni Melayu united dia bukan dengan kiblat. Ini rupa yang pertama. Maka kiblat duk kepada depan, contohnya satru kita duk sebelah belakang. Satru ni you kanglang. Maka Nabi SAW diri jadi tu imam duk depan, dan juga Nabi baginya sahabat tubik dua kelum. Apabila bagi tiga orang jadi makmum belakang Nabi. Tiga orang jadi makmum belakang Nabi, dan juga semayanya menghadap kepada kiblat Nabi, dan juga tiga orang belakang Nabi. Tiga orang lagi nya paling kepada belakang, paling ikut nung lah, paling kepada biar, paling kepada setru lah. Serta pergi, kalau duduk lepas pergi betul lah. Kerja mereka nya apa? Kerjanya untuk jaga tak sewi setru ni mari duk mengaru ni jemaah yang bersama dengan Nabi yang sedang-sedang duk semaya. Ini baginya tubik kepada dua. Satu kumpulan semaya bersama dengan Nabi, satu kumpulan duk menghadapi pecena dengan satu, jaga hana petang satu. Wa ta'ifatun bi izail adu fa shalla billadhi ma'ahu rak'ah. Maka tiga orang yang jadi makmum kepada Nabi ni semaya bersama dengan Nabi 3 rakaat. Semaya bersama dengan Nabi satu rakaat. Rakaat yang pertama semaya Nabi baca Fatihah, baca surah dah, Nabi turun rakaat, dia turun rakaat. Nabi nak i'tidal, dia nak i'tidal. Dan juga dia mau nunduk jaga dia tak semayalah. Nabi turun sujud. Nabi turun sujud. Tiga orang ni yang jadi makmum kumpulan yang pertama pun turun sujud bersama dengan Nabi SAW. Sama dengan Nabi sujud, nak duduk pada sujud 2 kali. Sehingganya Nabi nak berdiri rakaat yang kedua. Jadi dalam solat, dalam semaya pagi ni boleh qasar lah. Kerana takhfif boleh qasar. Mana katanya yang 4 tinggal 2. Mereka ngorek lah. Maka apabila Nabi naik rakaat yang kedua, 3 orang jadi makmum Nabi naik juga rakaat yang kedua. Tapi 3 orang ni apabila naik diri sudah ni zahabu gi gimana gati 3 orang tu, laki 3 orang ada paling ngadak kepada satu tu, gati bergabde, dan juga 3 orang tu mari duduk belakang Nabi, mari semaya masuk rakaat yang kedua, semaya belakang Nabi. 3 orang tu yang duduk
jaga berdiri tu syarat dia tak boleh kecek. Kerana dia tu sedang duduk laginya dalam keadaan semaya lah, tapi menghadap ke takhfif. Allah Ta'ala anulung kepada fak dia. Tiga orang ni mari dah rakaat yang pertama, maka jemaah yang kedua, kumpulan yang kedua, Nabi rokok, dia dua rokok, Nabi tunggu sujud, mereka tunggu sujud. Sujud dua kali Nabi. Sujud dua kali bersama dengan Nabi, dan juga duduk tasyahud yang terakhir kerana maya qasar dua rakaat. Maka sehingganya Nabi duduk for the morning ni semaya baru rakaat. Maka for the morning Nabi duduk tasyahud, for dia ni kena naik dua rakaat yang kedua. Nabi duduk, for dia nak diri. Jadi Nabi duduk, for dia nak diri. Untuk seperna semaya cukup dua rakaat. Dan juga Nabi SAW duduk tasyahud. Tiga orang lelaki duduk diri. Sehingganya Nabi sudah wisalah. Dan morning semaya tu tunggu Nabi lah. Rakaat yang kedua tak tunggu Nabi. Semaya sudah baca cukup rukun apa tu. Maya sudah, wisalah sudah. Maya sudah, wisalah sudah. Dan juga bangun diri. Mereka ini sudah hari semaya. Ginya sudah, gi duduk gati tiga orang mula-mula saat ni. Tiga orang mula-mula saat ni klik mari semula, tambah satu rakaat lagi, wi cukup dua, wi salah sudah. Faham tu dah, faham tak? Faham dah. Lama kata ngaji buat apa ni semaya kau ni dah nak berlaku perang bila pak kita ni. Tak boleh kan? No dah. Dia jadi nak pergi Palestin kan. Nak pergi Palestin tu cara yang pertama. Cara yang pertama ulas sekali lagi. Ulas sekali lagi nya Nabi bagi dua. Tiga orang duduk bergabdil, jaga satru. Tiga orang semaya. Jemaah yang pertama ikutlah, tak mesti tiga orang. Jemaah yang pertama semaya bersama dengan Nabi. Nabi rokok, fak dia tu rokok. Nabi i'tidal, fak dia nak i'tidal. Nabi tu sujud. Sekali yang pertama duduk di antara dua sujud dan juga sujud. Dan juga naik. Nabi naik rakaat yang kedua, fak dia pun naik rakaat yang kedua, diri juga. Tapi apabila diri sudah, jemaah yang pertama ni pergi ganti tempat, jemaah yang kedua pergi dia pergi. Cara yang kecek. Fak duk jaga satu hak fak mula-mula ni mari semaya duduk belakang Nabi. Iaitu semaya rakaat yang kedua jadi makmum kepada Nabi. Sehingganya semaya cukup bersama dengan Nabi subah, Nabi duduk tasyahud, Nabi wisalah. Tapi kalau Nabi duduk tasyahud tu, fak dia tak tasyahud bersama dengan Nabi, mereka selalu dah nak rakaat yang kedua. Semaya sudah. Curuk cara dia dah. Nabi pun curuk cara Nabi suara dia sudah. Bahawa sudah jemaah ni semaya cara dia sudah, cukup dua rakaat apa ya kan? Kosa gi ganti tempat fak demo tu tadi hak semaya kali dengan Nabi mula, fak demo ni kena mari qadat. Kena mari semaya tambah lagi satu rakaat, cukup sudah. Ni cara yang pertama. Boleh faham tu dah. Cuma WhatsApp dalam YouTube saya tak nampak lagi atau bahasa sosial ada orang buat kedai. Tapi bahasa Arab ni ada orang buat cukup 7 rupa. 7 rupa tulis salatul khauf. Bahasa Arab tu baik. Salatul khauf saya diri pun tak ingat 7 tak biasa pergi perah juga. Kena dia tengok, kena dia mari untuk nak ngajar kepada fak kita. Maka itu hadis yang pertama. Hadis yang pertama iaitu mengadakan di syarat untuk adakan semaya khauf ini bila apabila ada sebab takut timpanya kepada umat Islam. Peranglah sama ada masa duduk di mana tak ada musafir mana tapi berlaku perang cucen ni cairan ataupun đơn thaiไปทำสงครามก็ปฏิบัติได้ takhfifan 'ala al-ummah เพื่อความง่ายดายและก็ไม่หนักสำหรับประชาชาติอิสลามwa ma'unah lahum และก็เป็นการช่วยเหลือพวกเขานี่ ala jihadil a'da เพื่อทำการจิฮาดต่อสู้กับศัตรูอิสลามwa ada'an lil jama'ah la wa ada'an lis salah fi jama'ah fi waqtiha al muhaddad masihnya semaya dengan jemaah dan juga dalam waktu dia. Masuk waktu zuhur asar semaya. Nak semaya jamak takdim boleh, nak semaya jamak takhir pun boleh juga. Tapi kena duduk dalam dua waktu itu. Duanya waktu itu. Dan juga di antaranya dalam hadis ni kita dapatnya ulama yang katanya annal harakah kathirah. Gerak soalannya gerak banyak tu ustaz tu. Fak mula-mula mai pada gerak jalan banyak dah kau nak boleh hidup laki tu. Annal harakata al-kathirah walaupun banyak
Tapi li muslihatis solah, demi untuk jadi muslihat pen pondi kapkan lemat, au li darurah yunai pawati kapkan campen darurah campen, la tubtilus solah, tak membawakan sebab semaya itu tu batal darurah. Dan mana berde boleh adik kalulah, tak apa kali tawakal dengan Tuhan lah, semaya belaka tak kena bagi dua lah, tak sah satu nak berde kita nak hayung bang ke masa dia semaya boleh, tak boleh. Nak yang kata Nabi tak ada tawakal dengan Tuhan, tak. Nabi ni sayyidul mutawakkilin, orang yang paling tawakal kepada Allah, Nabi. Mana yang kata Nabi tak tawakal kepada Tuhan, tak boleh. Nabi pakai baju besi, Nabi tak tawakal, tak. Nabi nak ajar kepada kita, katanya walaupun tawakal kita masih tinggi kepada Allah Ta'ala, kena ada perbuatan yang jadi asbab sama dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak kaya tapi mana khija saja, malah khija doa saja. Apa doa saja si khija, tawakal Tuhan tak kena. Tawakal dah kena ada amalan yang tunjuk kata kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Asbabun nafi'ah orang panggil, asbabu an-nafi'ah. Ini hadis yang pertama, nombor 100 berapa dia, 149. Pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis 150. Wa an Yazid ibn Ruman an Salih ibn Khawat ibn Jubair amman salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salata dhatar riqa', yaitu salatil khawf, anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijah al-adu, wa ja'at at-ta'ifatu al-ukhra fa shalla billadhi ma'ahu rak'ah thumma thabata qa'iman fa atammu li anfusihim ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. رواه البخاري ومسلم. Ini hadis yang kedua daripada sahabat, daripada riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua, ini rupa yang kedua yang kita nak belajar. Rupa witikan rubabkan lemak salatul khauf, rubab tisong yang kita nak kenal daripada Yazid bin Ruman. Yazid ni seorang apa dia tabi'in boleh jadi. Ambil hadis ni daripada Salih bin Khawat ibn Jubair. Salih bin Khawat dia katanya, aku ni ambil hadis ni daripada orang yang biasa semaya salatul khauf bersama dengan Nabi. Amman salla ma'a Rasulillah, daripada aku ambil hadis ni cerita hadis ni daripada orang yang biasa semaya bersama dengan Nabi. Jadi dia tak sebut nama lah, tapi ulama hadis dia pergi cek tengok katanya siapa lelaki seorang tu yang royak kepada Salih, dan juga dia adalah sahabat yang biasa semaya bersama dengan Nabi. Selalu jumpa kata dia adalah Sahal bin Abi Hathmah. Saat ni Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat Nabi seorang, dan juga ni sahabat yang kedua. Nama dia Sahal bin Abi Hathmah. Dia lah orang yang biasa semaya salatul khauf bersama dengan Nabi SAW. Bila dia semaya ni? Dia semaya di dalam peperangan yang bernamanya Dhatur Riqa'. Dhatur Riqa' ni iaitu pada tahun apa? Pada tahun yang demo yang katanya iaitu selepas daripada perang Khaybar. Iaitu makna katanya tahun yang ke-7, bukan tahun yang ke-6 lah. Manakala hadis tadi ni tak riwayat kata bila. Abdullah bin Umar tak riwayat katanya bila semaya bersama dengan Nabi. Tapi Nabi ni semaya acak kali dalam perang selepas itu ni, acak kali. Apabila mula kali yang pertama Nabi maya sama. Nabi semayanya sama. Maka dia katanya Sahal ini ni sahabat biasa semaya salatul khauf, semaya perang bersama dengan Nabi di dalam peperangan Dhatur Riqa'. Dia cerita katanya cara semaya Nabi SAW pun bagi dua kumpulan juga, bank open song klum. Satu kumpulan semaya bersama dengan Nabi. Contohnya ni orang dibagi dua, tiga orang pertama semaya bersama dengan Nabi. Lemak tamlang Nabi 3 orang sam kon reh.
Wa ta'ifatun, dan juga กลุ่มที่สองที่นบีแบ่งนี้ก็คือเผชิญหน้าหรือหันหน้าไปทางศัตรู hadis ni ulama yang katanyaศัตรู duk belah mana? Duk belah tongkam dengan kiblat. Kiblat belah ni,ศัตรูbelakang. Supaya dengan hadis ni. Tapi cara dia beza sikit, cuba kita tengok. Fasalla billadhi ma'ahu raka'ah, maka 3 orang mula-mula ataupun jamaah mula-mula semaya bersama dengan Nabi 1 rakaat yang pertama. Semaya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat yang pertama. Maka cukup 1 rakaat Nabi turun. Tu rakaat. 3 orang ni pun turun rakaat. Rakaat sudah i'tidal, Nabi naik i'tidal. Nah, Nabi naik i'tidal dan juga Nabi turun sujud, maka mereka demo ini pun turun sujud. Mereka ini pun turun sujud. Sujud, duduk dan juga sujud. Sujud 2 kali. Orang panggil sujud di antara 2 rakaat. Maka selepas daripada Nabi naik rakaat yang kedua. Naik rakaat yang keduanya, thumma thabata qa'iman fa atammu li anfusihim. Maka naik rakaat yang kedua ni Nabi duduk diri dia for demo 3 rakaat ni, naik rakaat yang kedua juga tapi semaya diri lah. Rakaat yang kedua semaya diri, semaya sudah Nabi duduk keras dekung itu, tak ada turun rakaat, tak ada turun sujud. Supaya apa? Supaya kumpulan mula-mula ni dia cukup 2 rakaat yang kedua sujud tasyahud syiah wisalah syiah, 3 orang ni bangun diri. Nabi duduk keras dekung lagi. 3 orang ni bangun diri, gila tempat 3 orang duduk belakang. 3 orang ni mari semaya duduk belakang Nabi. Nabi sedang duduk diri lagi keras dekung. Ini beza dengan saat ni. Nabi duduk diri lagi keras dekung. Maka apabila Nabi tahu dah 3 orang ni, 3 orang yang kedua mari semaya masuk, maka Nabi barulah rakaat. Dan juga fademo ni pun rakaat, naik i'tidal, fademo ni pun naik i'tidal, dan juga turun sujud, fademo ni pun turun sujud. Dan juga duduk di antara 2 sujud, dan juga Nabi duduk tasyahud. Nabi duduk tasyahud kerana Nabi rakaat yang kedua dah. Tapi for the morning ni Nabi duduk tasyahud, naik rakaat yang kedua semaya sendiri. Semayanya sendiri. Bukan semaya sendiri dah, semaya sendiri sehingga bila? Sehingga Nabi duduk nanti mereka. Nabi ni sabata duduk keras, duduk dekung keras. Nanti nak wisalah kali dengan fak demo ni belakang. Lagi sehingga Nabi wisalah, fak dia pun wisalah. Ini rupa yang kedua. Rupa yang kedua. Ulas sekali lagi Nabi semaya dan juga 3 orang jadi makmum. Kumpulan yang pertama semaya seperti biasa, rakaat, i'tidal, sujud 2 kali, sujud naik, sujud 2 kali dan juga naik. Dan juga naik diri ni Nabi mula duk niat sabata, niat keras tekung lah. Supaya 3 orang belakang ni maya berdiri sampai ke sudah. 3 orang ni kena semaya wabaknya boleh sudah, dan juga gila dengan kumpulan yang kedua yang duk nanti tu. 3 orang yang kedua mari semaya diri bersama dengan Nabi. Dan juga diri bersama dengan Nabi, rakaat, naik i'tidal bersama dengan Nabi, turun sujud bersama dengan Nabi, naik duduk di antara 2 sujud sama Nabi, sujud kali yang kedua bersama dengan Nabi. Nabi duduk tasyahud keras dekung, fak demo ni naik diri rakaat yang kedua. Semaya diri dia sudah cukup belaka sehingga mari duduk dalam masa tasyahud bersama dengan Nabi. Nabi tak wisalah lagi. Kerana Nabi nantinya nak wisalah bersama dengan fak dia. Sehingga sudah. Itu faham lah. Rupa yang kedua. Kali hari ni kita cuba bagi tolong buat dengan keluarga kita. Anak kita pari kita bagi 2. Seolah katanya berlaku perang. Berlaku perang. Itu rupa yang kedua. Cara. Rupa yang keduanya dalam keadaan setru tu pada mana? Nai keraniti satu ni you. Orang panggil apa? You fangtongkan kam dengan kita. You turunkan kam dengan kita. Dengan kita. Ni rupa yang kedua. Rupa yang kedua. Pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis witi kalaman salatul khauf
และหมาในขณะที่กำลังทำสงครามในภาวะสงครามรูปแบบที่สามcara yang ketiga. Sebenarnya dia kena tengok video gambar. Kalau ada orang tolak ni boleh tapi wasa faham dah insya-Allah. Kita faham dah. Hadis yang ketiga bermula dengan masa insya-Allah. Wa an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-khauf فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه إلى آخره. panjangnya hadis ni riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih dia, riwayat Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih dia. Ni ada panjang sikit lah, baca mata bahasa Arab sendiri. Kalau kita tak tengok video ni kadang-kadang tak bergambar juga. Jadi saya sendiri pun kena duk tengok video supaya boleh bergambar dan juga boleh hurai kepada fak kita. Daripada Jabir ibn Abdullah seorang sahabat Nabi daripada orang Madinah, dia katanya aku telah menyaksi bersama dengan Nabi, menyaksi ni kata ke Rum lemak Yunai Hitam. Semaya apa? Semaya salatul khauf. Abdullah bin Umar pun panggil salatul khauf. Jabir ibn Abdullah sahabat Nabi seorang ni yang kedua pun panggil salatul khauf. Maka salatul khauf nama mari daripada apa? Mari daripada sahabat Nabi. Dan juga dia ceritalah caranya saf. Cara tangtel semaya naik kerana itu satu lek kiblat united dia kan. Depan ni kiblat belah ni satu pun di depan ni juga. Asalnya tak apa duduk belakang duduk tepi. Kalau kerana duduk tepi saat ni tiga orang mula-mula duduk belakang Nabi, tiga orang kena paling kuat ni lah duduk tepi lah nampak dah. Hanna pai thang satu. Mewah satu je yu khang lang, je yu fang khwaมือ ก็ต้องหันหน้าไปทางขวามือ kalau yu sai มือ ก็หันหน้าไปทางซ้ายมือ Ini kerana saat ni. Tapi orang ni duduk depan, semaya kena menghadap depan. Satu pun duduk depan juga, duduk holiday contohnya. Ataupun mana? Awud. Fasafafna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rauก็ตั้งแถวอยู่ข้างหลังนบีในขณะที่ศัตรูนี่อยู่ข้างหน้าเราทิศกิบลัตจาบิรยะ fakabbarna an-nabi fakabbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kabbarna. Tapi Nabi pun soalan katanya bagi dua pula lah, dua juga walaupun ทิศทางเดียวกันนี่แต่นบีแบ่งออกเป็น2กลุ่ม2แถวง่ายๆให้เห็นภาพวินาปgambarnya dua bagi. Contohnya 3 orang saf mula-mula saf right 3 คน saf ที่2 3 คน2 bagi. Semua Nabi และก็2แถวนี่ต่างหันหน้าไปทางกิบลัตซึ่งเป็นทิศเดียวกันของศัตรูทั้งสิ้น maka Nabi takbir, Nabi masuk takbir, mereka pun orang dua baris pun takbir, pakat takbir sama dengan Nabi. Pakat takbir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma raka'a wa raka'na jami'an. Apabila Nabi tu rakaat, 2 แถวni,ก็ลงรากะเหมือนนบีtu rakaat belakang. Siap, mak nak berdiri lah. Dan juga thumma rafa'a ra'sahu minar raka'. Apabila Nabi yuk sisa i'tidal akik kepala diri daripada apa dia daripada raka'. 2 baris pun akik kepala naik. Dan juga selepas dari itu Nabi turun sujud. Tapi แถวที่ลงสุญูดไปพร้อมกับนบีนี่เฉพาะแถวแรก baris yang pertama turun, baris yang kedua duduk diri kah dekung เพื่อที่จะป้องกันศัตรูกลัวว่าจะทำไม่ดีไม่ร้ายในช่วงที่กำลัง
sujud. Jagalah. Jaga boleh ada alat pun di tepi-tepi gitu semaya alat berdiri tak ada apa, kasut tak ada apa. 3 orang duduk diri, 3 orang mula-mula turut Nabi duduk sujud. Kamlang sujud. Maka Nabi sujud dengan 3 orang, dengan Taurat ni naik duduk dan juga sujud. Kali yang kedua sujud cรั้งที่ 2 Fak ni pun duduk diri lagi. แถวที่ 2ก็ยังคงยืนจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีและแถวแรกนี่ขึ้นมารอกะอะห์ที่ 2 Nabi rakaat yang Nabi dan juga safแรกนี่ขึ้นมารอกะอะห์ที่ 2 ยืนแถวที่ 2 3 คนนี่เพิ่งจะลงไปสุญูด Betul? Nabi duduk di rakaat yang kedua, sama dengan sah yang pertama. Pak dia ni เข้าสู่รากะอะห์ที่ 2 แล้วสุญูด 2 ครั้งเรียบร้อยแล้วในขณะที่แถวแรกนี่tak turun sujud lagi kerana duduk cokoh dekon adik ni barulah nak turun sujud. ลงไปสุญูด sujud sekali, naik duduk dan juga sujud. Sujud 2 kali dan juga naik mari rakaat yang kedua. Naik mari rakaat yang kedua. ก็มาซอฟอเดมอนนิ่งแถวที่ 2 ลงไปสุญูด ใครล่ะที่ป้องกันศัตรูแถวแรกNabi duk jaga berdiri apa ni semaya tu Nabi sungguh tapiก็ต้องระมัดระวังไม่แถวที่ 2 turun แถวที่ 2 turun sujud เมื่อกี้นี่2 ครั้งนั่งแล้วก็ขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปนี่บาละmana แถวที่ 2 ที่ขึ้นมาเมื่อกี้นี่เดินมาข้างหน้าเพื่อมาอยู่เป็นแถวแรกและแถวที่ 2 ถอยแถวแรกเนี่ยถอยไปเป็นแถวที่ 2 baris yang pertama baris yang kedua dia sujud dah dia naik dah dia pergi jalan ke depan untuk jadi baris yang pertama dan juga orang ada baris yang pertama di bersama dengan Nabi awal ni hunur hidup belakang hunurnya hidup belakang sehingganya rabที่ 2 ก็เหมือนกันรอบที่ 2 นี่แสดงว่าแถวที่ 2 นี่ไปเป็นแถวที่ 1และก็แถวที่ 1มาเป็นแถวที่ 2 rakaat yang kedua Nabi turun rakaat 2 แถวก็ลงรากะห์นบียกหัวขึ้น2 แถวก็ยกหัวขึ้นแต่เมื่อนบีลงไปสุญูดรากะห์ที่ 2 นี่แถวแรกลงไปสุญูดพร้อมนบีในขณะที่แถวที่ 2 คือdekong diri ทดแทนยัตติสลับกับแถวที่ 2 ที่ขึ้นไปเมื่อกี้แถวที่ 2 ที่ขึ้นไปเมื่อกี้ sehingganya Nabi SAW turun mereka ni duduk di jakungแถวแรกกับนบีนี่ก็คือละหมาดสุญูดกับdua kali sudah จนกระทั่งนบีduduk tasyahud Nabi นั่ง tasyahud แถวที่ 2 นี่เพิ่งจะลงมาสุญูด2 รากะอะห์แล้วก็ tasyahud แล้วก็ให้สลามพร้อมกับท่านนบีwisalah bersama dengan Nabi SAW. Ini hadis yang keberapa? Hadis yang ketiga. Rasa kata tak belik lah. Ulas sekali lagi cara yang ketiganya iaitu Nabi bagi kepada 2 baris pakat takbirพร้อมกับท่านนบีทั้ง2 แถว 2 กลุ่มรอกะห์พร้อมกับท่านนบีทั้ง2 แถว 2 กลุ่มi'tidal เงยศีรษะขึ้นมาจากรอกะห์พร้อมกับท่านนบีทั้ง 2 แถวแต่หลังจากที่นบีลงไปสุญูดเฉพาะแถวแรกที่ลงไปสุญูดในขณะที่แถวที่ 2 นี่ยืนแข็งทื่อไว้ไม่ต้องทำอะไรดกsajaจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับแถวแรกสุญูดนั่งแล้วก็สุญูดเสร็จแล้วก็ขึ้นมารอกะอะห์ที่ 2ขึ้นมาแต่รากะอะห์yang kedua barulah pada morning apa dia sujud sujud Nabi rakaatแรกduduk diri กลุ่มแรกกลุ่มที่ 2 นี่ลงไปสุญูด2 ครั้งแล้วก็ขึ้นมาพอขึ้นมาท่ายืนแล้วนบีกับแถวแรกนี่ยังคงยืนอยู่แถวที่ 2 นี่เดินมาข้างหน้าเพื่อมาสลับที่อยู่เป็นแถวแรกแล้วก็แถวแรกให้ถอยไปข้างหลังเพื่อสลับเป็นแถวที่ 2 กลุ่มแรกที่มาอยู่กับนบีแล้วก็ทำตามนบีหมดจนกระทั่งอยู่ในท่าตัชฮุดอยู่ในท่าตัชฮุดเนี่ยbarulah pada morning turunnya sujud tadi ni rakaat bersama dengan Nabi dia juga dekong dulu แล้วก็รอให้นบีกับซอฮาบะห์นี่สุญูดแถวแรกนี่สุญูดแล้วก็นั่งตัชฮุดพวกนี้นี่เพิ่งจะลงไปสุญูด2 ครั้งแล้วก็มานั่งตัชฮุดพร้อมกับท่านนบีแล้วก็ให้สลามพร้อมกับท่านนบี
Ini rupa yang ketiga, salatul khauf. Itulah kita pada hari ini, supaya kita dapat buat 3 perkara ni pada lah. 3 perkara ni dengan masa terhad. Tengok kalau kita nak ulai pada minggu yang ke depan, kita ambil 4 cara lagi, rubab lagi dalam cara nak semaya dengan salatul khauf. Nanti mirangan nak ni acak. Nain yang Umdatul Ahkam. Dia cakap Ibn Hajar sebut dalam kitab Bulughul Maram dia ada lagi nya 4 rubab cara salatul khauf. Kita ambil pergi sapa kepada minggu depan insya-Allah. Dan juga kita akan masuk bab yang baru, bab ataupun kitab yang baru, kau sebut mai Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz iaitu kitab yang sangkut paut dengan orang mati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.